kita pada hari ini, yaitu bab 7. Kemarin sekejap, cukup present dulu. Mary, kamu sudah start rekam? Oke. Cikgu mau menyoal terus nih, Oke, ada hadiah. Mary punya hadiah tuh jangan lupa klaim nanti buka sekolah saja terus klaim dari cikgu. Di akhir nih kita akan ada lucky draw. Ingat lucky draw syarat dia mesti ikut CM dari awal sampai habis. Pasang tuh GM, pasang tuh kamera kamu ya. Okay, so kita pergi yang kemarin punya. Oke, dalam bab 7 kemarin kita ada bincang tentang Hang Jebat kesiangan di istana. Hang Jebat ni dia telah mengusirkan Sultan Mansur Shah dari istana melalui penderhakaan yang dilakukannya. Oke, cikgu tidak mau beginilah, cikgu mau pergi sini supaya kamu tidak nampak apa soalan cikgu. Kenapa itu? Apa cikgu mau tanya nih? Kenapa Hang Jebat menderhaka kepada raja? Sebab ingat si Hang Tua mati sudah. Biasa kita tidak cikgu. Ini Dena nih kan? Dena. Sebab dia ingat Hang Tua sudah mati. Cikgu sebut Hang Tua tadi. Ya, kenapa Hang Jebat menderhaka? Itu soalan cikgu. Sebab dia ingat Hang Tua sudah mati. Kenapa Hang Tua dihukum bunuh? Sebab dia bermuka. Siapa orang pertama tadi tuh? Orang pertama yang mau jawab tuh siapa tuh? Dia berzina. Saya tahu. Sandra, dia berzina. Siapa lagi mau jawab? Ada lagi mau jawab? Benar tu cikgu. Silip jawab apa? Berzina si bermuka. Ya, dia bermuka dengan dayang raja. Oke, siapa yang disuruh pergi bunuh Hang Tua? Dan apa dia buat? Serinara Diraja. Apa dia buat? Dia pasung di dusun. Ya. Ini si Sandra, sana ada si Dena, sana ada siapa nih? Si Silif kan nih? Rosen, kenapa ayam kamu udah berbunyi ini hari? Bagi cikgu tuh ayam petunjuk Rosen tuh. Oke, so betul lah jawaban kamu semua tuh. Cuma Serinara tidak bunuh Hang Tua sebab bagi dia Hang Tua ini adalah hamba raja yang sangat berbakti dan belum sampai masanya untuk dibunuh. Jadi dia sembunyikan, dia pasung di dusun sebab dia risau. Serinara raja berpikir mana tahu satu hari nanti Sultan Mansur Shah memerlukan Hang Tua. Jadi dia pun sembunyikan Hang Tua. So itu yang berlaku kemarin. So kemudian Hang Tua ni, si Sultan Mansur Shah ni, dia ketika sudah dipermalukan oleh Hang Jebat melalui penderhakaan tu, dia menyeru nama Hang Tua berulang-ulang kali sehingga menyebabkan Serinara Diraja menanyakan kepada ini lagi ada orang mengetuk, menanyakan kepada Baginda sekiranya Baginda kalau macam apa akan jadi kalau Hang Tua masih hidup? Kan ada dia tanya begitu kan? Ada Serinara Diraja tanya. Oke, saya mau soal orangnya nanti. Mau tanya dulu orang lain. Kalau orang tu tidak boleh jawab, baru yang mau jawab tu jawablah. Mana nih si Nur Azrina? Suara emas juga nih Azrina. Azrina. Ya cikgu. Ya, soalan cikgu. Serinara Diraja tanya. Dia bilang, kenapa kau sebut-sebut nama si Hang Tua? Kalau Hang Tua masih hidup, macam mana? Dia bilang, kan Serinara Diraja. Apa jawaban Sultan Mansur Shah? Dia bilang kalau Hang Tua masih hidup, Sultan Mansur Shah akan ampunkan Hang Tua. Okey. Di depan sudah kamu itu. Jawaban kamu mendahului soalan cikgu. Tapi tidak salah lah. Sebenarnya soalan cikgu tu tanya, kan Serinara tu tanya 2 kali. Dia bilang, kenapa je kau sebut Hang Tua? Kalau Hang Tua masih hidup, kau kasih ampun ke dosa dia. Raja bilang, kenapa kau cakap begitu? Kau kasih tapukah Hang Tua? Kau sembunyikankah Hang Tua? Kau tidak bunuhkah Hang Tua? Itu jawaban si Sultan. Lepas tu barulah Serinara bilang, tidak, gila kalau saya pergi tapuk dia. Saya bunuh bah, saya ikut bah cakap raja suruh bunuh, saya bunuh bah.
Oh, dia bilang raja. Tapi bila raja tuh kali ketiga, kali kedua, kali ketiga masih lagi, kalaulah hang tua masih ada, kalaulah hang tua masih ada. Itu yang menyebabkan Sri Nara tanya balik, Tuanku, kalau hang tua masih hidup, kau ampunkankah dosa dia? Barulah raja tuh bilang macam Azrina cakap. Ya, kalau hang tua masih hidup sebesar apa? Sebesar apa? Siapa ingat sebesar apa dosa hang tua tu raja tu akan maafkan? Siapa ingat? Bukit apa? Bukit Gondol? Bukit Kaf. Bukit Kaf, Zulika, betul. Zulika, Bukit Kaf. Sebesar Bukit Kaf pun dosa dia saya akan ampunkan. Panggillah dia kemari dan saya mau suruh dia bunuh Hang Jebat. Maka Hang Tua pun dibawa menghadap dengan Sultan Mansur Shah. Soalan cikgu. Intan. Ya, Macam mana keadaan Hang Tua waktu dibawa menghadap Sultan Mansur Shah? kurus dan pucat. Kurus dan pucat, betul. Siapa mau tambah satu perkataan lagi? Bergegar cikgu. Tidak bermain. Kurus juga. Kaki dia. Bergegar, apa yang bergegar? Kaki dia cikgu. Kaki dia, cikgu. Ada bergegar. Kaki dia bergegar. Macam mana cara kaki bergegar? Dia berjalan tuh macam mana? Kaki dia gegar-gegar menyebabkan dia jalan terhuyung? Hayang. Macam orang mabuk kan? Hayang. Ya, terhuyung hayang. Kenapa dia jalan terhuyung hayang? Siapa mau jawab? Kena pasung. Dia tidak Yes, mau makan kena cikgu. Dia kena pasung. So, dia kena pasung, jadi kaki dia krem lah kan. Berdiri sejak begitu kan. Tidak pergerakan, tidak exercise kan. Jadi itu yang menyebabkan dia bila sudah dibawa menghadap jalan terhuyung hayang. Selain dia punya badan lemah lah. Sebab tidak makan kan dalam kedukaan. Okey, bagus. Kamu ingat. So next ialah kita pergi lagi. Next slide. Okey, ni ya. Kita refresh dulu sebelum kita mula. Lebih lanjut. Okey, ini sudah. Okey, lepas tu Hang Tua dianugerahkan keris oleh Sultan Mansur Shah dan disuruh membunuh Hang Jebat. Okey, ada arang kemarin di muka Sultan Mansur Shah. Okey, yang kita tanya, arang tu sebenarnya apa? Adakah benar arang tu ada di muka dia? Adakah betul-betul arang tu wujud di muka Sultan Mansur Shah? Okey, di mana tidak? Apa erti arang? Aib kemaluan. Kemaluan juga kasih malu. Okey, betul, aib ataupun kemaluan. Ya, dia telah dipermalukan. Okey, kemudian kita pergi ke next slide, pertarungan Hang Tua Hang Jebat. Okey. Ini kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu kan Hang Tua naik pergi istana panggil Hang Jebat. Oi, Jebat, turun kau, dia bilang. Lepas tu Hang Jebat terkejut sebab dia ingat Hang Tua sudah mati dan dia bilang kalau saya tahu kamu masih hidup, bukan ini yang saya buat, saya tidak akan menderhaka. Kemudian bertarung, Hang Jebat mati. Okey, Hang Jebat mati. Lalu dia punya bangkai dibuang ke laut, anak isteri dibunuh, kaki tiang rumah digali dan dibuang ke laut. Okey, Hang Tua diberi gelaran Laksmana, Sultan Mansur Shah bagi dia anugerah pakaian dia, bendahara paduka raja disuruh buat istana baru. Okey, hari ini cuba mau bawa kamu tengok movie dulu. Maukah? Sekejap. Boleh? Dan kita tengok pertarungan Hang Tua. Sekejap. Okey cikgu, boleh. Sudah cikgu. Okey, kita akan mula di bahagian Hang Tua mendatangi Hang Jebat di luar istana. Okey, kejap. Ini sudah di depan. Ya, sekejap. Cuba masih lagi adjusting. Okey, harap-harap lah ini.
Tengok Sultan keris. Tidak bunyi kah? Alamak, macam mana cikgu mau kasih bunyi ini sudah? Sorry. Ada? Nabi. Tidak bunyi. Kejap, Langsung tidak suara kah? Tidak, cikgu. Sekejap. Ada bunyi? Apa nih sini? Sedihnya. Kenapa tidak bunyi? Kalau begini, lagilah tidak. Itulah lagilah tidak bunyi. Tidak. Sayang punya best nih. Tidak bunyi tuh. Ya, tidak apalah. So, beginilah. Kita teruskan saja pembentangan. Nanti cikgu akan share kamu itu link lah. Ini slide nampak? Oke, cikgu teruskan saja lah ya. Yes. Oh no, tidak karun. Kejap ya. Oke, ini sudah selesai. So, lepas ini, sekarang kita masuk ke episode yang ketiga, Istana Sultan Mansur Shah terbakar. Apa nama itu istana? Betul, Maligai Hawa Nafsu. Macam mana nama itu diberi kepada itu istana? Kenapa? Mesti ada sebab dia kan? Siapa tahu? Udah cantik, cikgu. Emang cantik. Macam mana kecantikan dia? Ya, Sandra tuh. Jadi cantik. Siapa yang mau jawab nih? Saya mau, cikgu. Silip? Dena. Siapa? Dirna? Dena, oke Dena. Apa jawaban kamu? Dia diperbuat daripada kayu kulim. Masuk? Seatas dia lebar, lepas tebal, sejengkil. Tebalnya macam sejengkal 3 jari. Oke, thank you. Ada lagi?
Ada lagi yang mau Cigo, coba? kalau dia kena cat dengan warna air emas, Cigo. Sandra kan nih? Rosen kah? Ya, Cigo. Oke. Ya, Cigo. Dia dicat dengan cat emas. Apalagi? Lagi, Cigo. Air emas, Kaca, kemudian kaca merah. Kacanya warna merah. Oke, itu suara. Banyak bunyi di telik kamu punya mikrofon. Oke, so itu jawaban dia ada di muka surat 143 buku teks bukan LP, buku teks 900. Dia cakap di sana yang 176 muka surat 143 semuanya dicat dengan air emas. So bayangkan mahligai itu dicat dengan air emas. Dia punya kemuncak bumbung berwarna merah. Kalau kena cahaya matahari, maka bumbung itu akan bernyala-nyala seperti menikam. Imagine. Kemudian dinding istana itu lebar dan dipasang cermin. Jadi kalau cahaya matahari kena itu cermin, maka akan bernyala-nyala lah itu cermin. Nampak benar-benar real. Okay? So itu antara sebab kenapa itu istana dipanggil istana maligai hawa nafsu. So ini konon gambaran dia. Nina, nampak nih? Nah, inilah dia mahligai hawa nafsu yang sudah terbakar. Okey, ketika maligai hawa nafsu itu dalam proses pembinaan, sebenarnya orang yang disuruh membina istana baru ini adalah siapa yang kena suruh bina? Siapa yang kena suruh? Raja. Okey, Bendahara Paduka Raja. Siapa tuh? Mary? Mary kah? Rosen juga. Rosen. Tolong sebut nama kamu. Okey, Bendahara Paduka Raja lah yang bina ni mahligai hawa nafsu. Sultan Mansur Shah terpaksa buat istana baru sebab dia sudah tidak mau duduk di istana lama dia yang tempat Hang Jebat tu duduk. Okay, setelah istana itu dikuasai oleh Hang Jebat. Jadi Sultan Mansur Shah tidak mau sudah tinggal di sana, dia minta buat istana baru. Inilah istana mahligai hawa nafsu. Ketika Sultan Mansur Shah pergi melawat istana mahligai hawa nafsu ini, dia nampak ada satu rasuk. Rasuk ni artinya tiang, bukan yang kena rasuk. Ada satu tiang, penanggahan ni dapur. Tiang di bahagian dapur yang kecil. Okay, so bila Sultan nampak tiang tu kecil, jadi dia pun marahlah, dia murkalah dengan Bendahara Paduka Raja. Okay, tapi disampaikan oleh Tun Indra Segara kalau cikgu tidak silap. Bukannya terus dikatakan oleh Sultan Mansur Shah kepada BPR, tapi disampaikan oleh Tun Indra Segara. Ada di dalam buku muka surat 144 perenggan kedua dari atas tu. Jadi bila Bendahara Paduka Raja mendapat tahu bahawa Sultan Mansur Shah murka dengan tulang rasuk yang dibenanya tu kecil, maka Bendahara sendiri pun pergilah menukarkan tiang rasuk itu dan pasang dengan tiang rasuk baru. Jadi Sultan happy, dia anugerahkan pakaian persalinan kepada Bendahara. Malangnya istana ini terbakar, secara tiba-tiba sahaja terbakar. Dan Sultan Mansur Shah ni berjaya selamatkan diri. Cuma banyak harta, tidak sempat selamatkan harta. Itu harta semua tertinggal dalam istana. So inilah istana tu. Okay, istana terbakar. So di dalam episod istana terbakar ni tidak banyak juga peristiwa. Yang kamu kena tahu ialah Bendahara Paduka Raja dimurkai oleh Sultan Mansur Shah kerana membina tiang di penanggahan tu dengan kayu yang kecil dan kemudian Bendahara terpaksa tukar balik tiang tu sendiri dan istana terbakar. Cuma selepas istana tu terbakar, muncullah watak-watak ini, 5 orang anak tuan-tuan. Okey, untuk pelajar yang buat kerja kursus tentang esei, unsur humor, di sini kamu ada satu isi ya, unsur humor kamu tu, iaitu dari segi unsur humor dari segi gelaran. Okey, ada 5 anak tuan-tuan yang masuk ke istana, dan ada yang masuk ke istana untuk menyelamatkan harta yang terbakar dan perbuatan-perbuatan mereka ini
aksi mereka yang mereka lakukan sewaktu mau masuk ke istana ini telah menyebabkan mereka diberi gelaran. Oke, yang pertama Tun Isap. Oke, Tun Isap nih dia memekis. Dia masuk pergi istana, dia memekis. Kamu tahu kan memekis itu macam mana? Siapa tahu macam mana memekis? Macam mana tuh memekis? Berjalan tadi. Mary, isap-isap air liur. Oke, thank you Mary. Itu pandangan Mary. Demo. Ada jawaban lain? Mau minta demo lagi si Rosen, jahat tuh. Kasih keluar kata-kata keras. Kasih keluar kata-kata keras. Ini siapa? Dirna? Iya, Cego. Oke. Macam mana kata-kata keras? Apa contoh kata-kata dia? Memaki. Oh, itu kata-kata kesat. Oke, thank you pandangan. Oh, bukan. Itu bukan. Dia tidak memaki. Oke, ada lagi yang mau coba? Apa punya orang Kadazan nih? Sekarang lagi kan musim keamatan. Yang ketuk-ketuk tadi. Siapa nih? Ketuk-ketuk nih. Memasut apa Cigo? Yang tung yang kita macam mana mas sebut dia? Memasut? Yang ya gitu kan? Macam mana kau memasut tuh? Yang apa tuh Cigo? Yang macam gong tuh di sebelah tuh memangkis yang gitu tuh. Itulah sepatutnya memangkis. Dia bilang begitu tuh kan? Gitu tuh kan? Itulah sepatutnya tuh Rosen begitu. So bukan dia memaki bukan juga dia singut-singut gitu bukan tapi dia memekis nih. Tujuan dia memekis nih adalah untuk dia macam mau kasih naik dia punya semangat. Jadi dia sebenarnya Tun Isap nih dia memekis untuk bawa orang di belakang dia. Dia duluan jalan. Dia duluan di depan, lepas itu dia bawa orang di belakang dia lah, pengikut dia. Sama juga kalau kamu memangkis kan, kalau Kadazan itu kan musim keamatan, dia memangkis dulu, lepas itu baru ada orang lain ikut kan. Betul nggak tidak Rosen? Ya juga betul. Betul. So, sebab dia punya perbuatan ini, maka dia dipanggil Tun Isap Berakah. Oke, Tun Isap Berakah. Oke, kemudian yang kedua, ada lagi anak tuan-tuan ini, nama dia sebenar Tun Ibrahim. Tapi dia ni kan mau masuk istana tapi takut. Jadi apa dia buat? Dia berjalan di keliling istana yang terbakar tu. Dia berjalan keliling istana terbakar. Jadi oleh sebab itu dia dipanggil Tun Ibrahim pusing langit berkeliling. Macam bertawaf, berpusing-pusing di sekitar istana tapi dia tidak masuk istana. So jadi kau tidak tahu lah, kalau bila kamu baca ni kan, kamu boleh rasa kan unsur lucu tu. Kalau bagi Cikgu kan, lama nama dia Tun Ibrahim pusing langit berkeliling. So sebenarnya ada unsur humor di sini. Okey, kemudian yang ketiga, ini lagi lucu lah. Ada Tun Mayudin. Tun Mayudin ni, dia mau masuk, tapi dia takut. Sebab badan dia ni penuh dengan bulu roma, macam orang hutan menggali dia ni. Penuh dengan bulu roma. Okay, banyak bulu. Jadi dia takut masuk sebab dia takut nanti dia punya bulu tu hangus. Jadi oleh sebab dia takut masuk kerana tidak mau bulu di badan dia tu hangus, dia kena panggil Tun Mai Ulat Bulu. Okay, Tun Mai Ulat Bulu. Kemudian yang keempat ada Tun Muhammad. Tun Muhammad ni, ini berani. Satu kali dia masuk, 2-3 orang dia bawa. Okay? Dia akan bawa 2-3 orang keluar. Kemudian dia dinamakan Tun Muhammad Unta. Sebab Unta ni berani kan. Okey, kemudian yang kelima ada Hang Isa. Okey, Hang Isa ni dia pun berani. 2-3 kali dia masuk keluar. Laju dia masuk dah keluar. Dia masuk dah keluar. Dia masuk dah keluar. Apa tujuan dia masuk pergi istana ni? Ni 5 orang ni. Yang Hang Isa ni oleh sebab dia cepat masuk keluar ni, dia digelar Hang Isa Pantas. Okey, soalan Cikgu tadi. Kenapa ni 5 orang masuk pergi istana? Mau ambil harta Cikgu. Okey, untuk menyelamatkan harta. Silifkan? Ya. Silif kan? Okey. Ya. So, sebenarnya banyaklah harta yang telah diselamatkan. Sikit saja lagi yang tidak dapat diselamatkan. So, tidak rugilah. Okey.
Sultan Mansur Shah tidak kehilangan banyak harta lah dengan peristiwa terbakarnya istana mahligai hawa nafsu dia. Okay, next kita masuk ke ramalan Bendahara Paduka Raja. Siapa nama sebenar Bendahara Paduka Raja? Sri Naradiraja. Silif juga kan nih? Perak. Silif nanti saja. Dena, oke. Rosen, kamu kah yang cakap Tun Perak? Rosen. Ya, Cikgu. Oke, Cikgu mau tanya dulu orang lain. Sonia, yang lain nih diam nih kenapa? Sonia, mana si Nyak nih? Sonia hilang. Nyak. Oh, Nyak. Nyak, siapa nama sebenar BPR, Bendahara Paduka Raja? Sri Naradiraja. Thank you. Zulika, soalan yang sama. Macam Vanessa juga. Oke. Teresa. Sri Naradiraja. Oke, thank you. Sandra. Sandra. Nastasia. Siapa nama sebenar Bendahara Paduka Raja? Sri Naradiraja. Thank you. Fitri. Ya, Cikgu. Soalan yang sama, Bah. Bukan ya, Cikgu, ya, Cikgu, ya, Cikgu. Setiap kali Cikgu masuk. Sri. Siapa? Naradiraja. Siapa? Sri Naradiraja. Oke, thank you. Thank you. Azrina. Tun Perak. Mira, thank you. Last sudah nih. Mira, siapa? Tun Perak juga. Betul, Tun Perak. Kenapa masih ramai yang cakap Sri Naradiraja nih? Cikgu mau tengok dulu muka kamu orang nih. Kenapa kamu tidak boleh jawab soalan Cikgu dengan betul nih? Bendahara Paduka Raja gelaran. Sri Naradiraja gelaran. Nama sebenar Bendahara Paduka Raja Tun Perak. Nyak, ingat itu Nyak. Kemarin pun sudah sebut. Sri Naradiraja itu adalah gelaran kepada penghulu bendahari. Nama dia di sini Sri Nara kamu dalam bab ini ialah Tun Ali. Tun Ali. Tahu kan Tun Ali yang kasih serah jawatan bendahara dia sama Tun Perak? Tahu kan? Ingat, Cikgu. Jangan kamu salah jawab, menakutkan kamu nih bila Cikgu tanya. Siapa nama sebenar Bendahara Paduka Raja? Majoriti jawab Sri Naradiraja. Siapa hajar kamu tuh? Adoy, matilah saya. Makin takut kamu nih. Sebaik sebelum tanya Dena, Tante Dena pun sama juga jawaban dia. Ya Kak Dena? Dia lah tuh senyum. Senyum. Mary, kalau Cikgu tanya kamu, jawaban kamu apa? Jujur lah. Oh, bagus. Oke, so ingat Bendahara Paduka Raja itu ialah Tun Perak. So kita balik ke slide. Boleh ikut Saya kena krik-krik saja, bukan saya nampak nih di orang. Saya bercakap dengan Nena. Oke, so sekarang kita tengok. Bila kamu nampak SND, itu ialah Sri Naradiraja. Siapa tadi Sri Naradiraja? Cikgu bilang, siapa nama dia? Tun Perak. Tun Ali. Tun Ali. Tun Ali. Tun Ali. Ya. Mbak Angel, Bang. Banyak Angel. Angel, kalau kau ada di depan saya kan saya kodut-kodut kau Angel. Tun Ali itu Sri Naradiraja. Oke, Angel. Oke, Angel. Ya. Oke. Untuk kawan-kawan kau nasib baik semua. Bendahara. Tun Perak. Kalau dingin tadi. Oke, Bah, jaga kau Mentang-mentang tidak semandak kau. Adakah semandak kau masuk? Angel? Angel, ada semandak kau masuk? Ada. Apa dia diam-diam tuh Angel? Kau pergi PM dia bilang, Cikgu Koni suruh kau bersuara bilang. Cikgu ada di sini.
Kau kasih tahu dia, cikgu kau ni suruh kau jawab. Semandak Angel, tolong munculkan diri menjawab Semandak Angel. Semandak si Angel. Okey, so kita teruskan. Sri Naradiraja sakit. Lalu dia amanahkan kepada Bendahara Paduka Raja Tun Perak agar Bendahara Paduka Raja ni jaga anak-anak dia kalau dia mati. Sebab dia tahu dia sudah sakit tu, dia teruk sudah tu, dia bilang dia mau mati sudah tu. So cuba kita tengok di muka surat 146 perenggan paling atas. Maka kata Sri Naradiraja kepada bendahara, adapun adik, dia bilang, sakit sudah saya ni, mau mati sudah saya rasa, dia bilang. Cikgu kasih direct translation bahasa dia. Mau mati sudah saya ini, dia bilang. Jadi anak saya ni, dia bilang, masih kecil-kecil, tu dia bilang, budak-budak belaka, masih kecil-kecil, saya serahkan kepada Tuhan sahaja, kemudian dan juga kepada kamu lah untuk jaga anak saya ini. Tiada banyak harta pusaka saya, melainkan ada 5 buah canduk peti, dia bilang. 5 buah canduk peti. Saya hanya ada 5 canduk peti untuk sebagi kepada anak-anak saya ni, dia bilang. So anak Sri Narani ada 5 orang. Ada Tun Tahir, Tun Mutahir, Tun Abdullah, Tun Bongsu dan Tun Sadah, 5 orang. So dia ada 5 buah canduk peti. Jadi dia wasiatkan setiap satu peti itu kepada setiap seorang lah. Okey, kemudian Sri Nara pun dipendekkan cerita napatai nasya, matilah dia. Kemudian anak-anak ini diserahkan kepada Tun Perak untuk dijaga. Okey, Tun Perak. Kemudian pada suatu hari, ini tutup cerita sudah Sri Nara sudah mati. Sekarang ni episod cerita dia memfokuskan kepada Bendahara Paduka Raja. Ada Ebil ke? Ebil masih di talian? Ebil? Ada cikgu. Okey, Ebil dengar baik-baik kamu ada poin ni di sini. Okey, pada satu malam ketika Bendahara Paduka Raja ini ingin bersolat, dia nampak ada cahaya dari langit menyuluh kepala Tun Mutahir. Waktu tu Tun Mutahir sedang tidur. Okey, tu cahaya menyuluh direct dari langit pergi kepala Tun Mutahir. Tapi dalam sekelip mata sahaja cahaya itu padam, hilang. Okey, kalau kamu lihat di buku muka surat 146. Okey, bukan B, E181. Pada satu malam bendahara hendak sembahyang subuh, dilihat bendahara betul pada kepala Tun Mutahir bercahaya menerus dari langit. Ada cahaya dari langit terus pergi kepala Tun Mutahir. Okey. Dihampirilah bendahara pergi dekat Tun Mutahir, dia mau pergi tengok tu cahaya. Tapi tiba-tiba tu cahaya padam. Lepas tu Tun Mutahir pun bilang, dia meramalkan. Budak ini, iaitu Tun Mutahir, satu hari nanti akan menjadi orang besar. Akan menjadi orang besar. Yang ayat dia ni, dia bilang, daripada hamba pun lebih kebesarannya, tetapi tiada kekal. So, artinya, satu hari nanti, Tun Mutahir akan menjadi orang yang besar, melebihi kebesaran Tun Perak. Tetapi kebesarannya itu hanya untuk sementara. Itulah yang diramalkan oleh Tun Mutahir apabila dia nampak cahaya dari langit itu menyuluh kepala Tun Mutahir, tetapi dalam sekelip mata sahaja cahaya itu hilang. Okey, kamu orang boleh faham? Boleh? Boleh. Okey, so soalan cikgu, Ebil, apa ilmu tu yang ada pada Tun Perak tu? Ilmu firasat. Okey, betul. Kamu tulislah. Itu adalah ilmu firasat. Dan nanti Ebil kena respon bila benda itu betul-betul jadi kenyataan pada bab yang akan datang. Nanti bila sudah sampai bab tu, Ebil responlah, cikgu, betul ramalan si Tun Perak kan, cikgu, betul-betul si Tun Mutahir jadi orang besar, tetapi sekejap saja. Okey, Ebil lah.
Oke, Cik, oke. Oke, so kita teruskan. So kemudian tuh tadi ada 5 canduk peti itu. Tun Perak pergi kasih tuang timah supaya tiada orang boleh buka. Dia kasih tutup. Oke. Kemudian dia pinjamkan 10 tahil emas kepada Tun Tahir dan Tun Mutahir sebagai modal berniaga. Sebab ini 2 orang lelaki ini, diorang sudah besar. Diorang bilang kami mau keluarlah, mau pergi berniaga, mau minta duit. Diorang bilang kami tahu bapak kami ada tinggal ini harta canduk peti untuk kami. Jadi kami mau minta. Tapi Tun Perak bilang itu harta saya tidak mau bagi kamu. Tapi saya boleh kasih pinjam kamu 10 tahil emas. Okay? Kemudian Tun Tahir dan Tun Mutahir ini hasil daripada duit yang dipinjamkan kepada dia tu oleh Tun Perak tadi itu, mereka telah beroleh keuntungan dalam perniagaan. Okey, Tun Tahir dapat 1 canduk peti, Tun Mutahir pun dapat 1. Ini belum ini belum. Diorang pun menjalankan perniagaan lalu berjaya dan diorang balik menemui Tun Perak, diorang kasih pulang itu tadi yang 10 tahil tu. Diorang kasih bayar baliklah 10 tahil. Lepas tu Tun Perak bilang itu mana tuh? Kita pergi ke mana? Okey, muka surat 148. Perenggan kedua. Okey, maka kata bendahara kepada Tun Tahir dan Tun Mutahir, mengapa kamu kasih pulang emas ini? Emas ini emas saya. Kamu ambillah, dan emas yang 2 buah peti candu itu pun saya kasih bagi kamu. So artinya ini yang tadi mula-mula Tun Perak konon kasih pinjam 10 tahil emas ni, bila Tun Tahir dan Tun Mutahir sudah berjaya dalam perniagaan, diorang mau bayar itu hutang 10 tahil, Tun Perak bilang saya tidak mau, kamu ambillah itu. Dan Tun Perak serahkan 1 peti candu 1 peti harta kepada Tun Tahir dan 1 peti harta kepada Tun Mutahir. Sebab itu adalah wasiat daripada ayah diorang, Sri Naradiraja. Okey, kemudian ini penting. Tun Tahir, ayah dia tadi sudah mati kan? Siapa ayah dia tadi? Siapa ayah dia? Sri Naradiraja. Yes, Sri Naradiraja, Sisilif, Sri Naradiraja. Sri Naradiraja sudah mati. Oleh sebab Tun Tahir ini anak sulung. Okey, Tun Tahir anak sulung. Siapa yang buat politik ni? Mira, tolong alert Oleh sebab Tun Tahir ni anak sulung, maka jawatan penghulu bendahari itu kan dia diturunkan kepada diwarisi secara keturunan kan. Kalau kamu lihat buku LP muka surat 217, LP muka surat 217. Mira, tolong alert Okey, salah satu dalam bidang politik ni dia cakap di sana pelantikan pengganti raja dan pembesar berdasarkan keturunan. Okey, ada di sana berdasarkan keturunan atau wasiat. So, oleh sebab Tun Tahir ni anak kepada Sri Naradiraja, maka jawatan penghulu bendahari yang dulu bapa dia punya tu diberilah kepada Tun Tahir dan gelaran dia kekal Sri Naradiraja. Okey, itu Tun Tahir. Kemudian dia punya adik Tun Mutahir dijadikan temenggung. Temenggung bergelar Sri Maharaja. Sri Maharaja. Ini 2 watak ini, Sri Naradiraja, Sri Maharadiraja ni, kamu ingat sampai hujung cerita, sampai bab 15. Kamu jangan lupa. Sebab watak inilah yang hidupnya panjang sehingga bukan bab 15 lah, maybe bab 13. Mereka lah yang akan membawa cerita ini hingga ke penghujungnya. Terutama Nina Tun Mutahir yang tadi diramalkan akan menjadi orang besar. Okey, boleh ikut cikgu? Boleh faham? Boleh, Cik, boleh. Boleh. Terima kasih. Boleh paham. Kamu masih mau teruskan kan ya? 1,5 sudah nih? Ada sekejap. Cikgu tengok. Berapa slide lagi ni? Tidak. 1, 2, 3, 4, 5. 7 slide. Cikgu kasih laju lah. Boleh?
Boleh? Ini masih bab 7. Bab 7 belum habis. Dia masih ada lagi episod dia. Kalau kamu tengok masih lagi ada beberapa episod. Cikgu kasih laju lah, boleh? Kelaparan sudah kamu? Sekejap je. Kalau mau pergi ambil makanan, pergi ambil makanan. Sekarang ni kita masuk ke episod akibat tiada menyembah Melaka. So ini peristiwa berlaku di Kampar. Kita tahu bahawa setiap jajahan takluk itu dia wajib menyembah Melaka. Dia wajib sembah Melaka. Kalau dia tidak menyembah, maka dia akan diserang. So raja di Kampar, nama dia Maharaja Jaya. Dia tidak mahu sembah Melaka. Oleh itu, Sri Naradiraja, tadi itu Tun Tahir, selaku penghulu bendahari, telah disuruh oleh Sultan Mansur Shah, SMS ni Sultan Mansur Shah, untuk serang Kampar. Kemudian Mangku Bumi Kampar, Tun Demang, dia ni pergi berperang dengan Sri Naradiraja. Dia pertahankanlah Kampar. Dia pertahankan Kampar, dia berperang dengan Sri Nara, dia berjaya cederakan Koja Baba. Koja Baba ni ialah antara hulu balang yang ikut dengan Sri Naradiraja. Tetapi Tun Demang ini berjaya dibunuh oleh Koja Baba. Matilah si Tun Demang. Koja Baba berjaya bunuh Tun Demang. Lalu Koja Baba ni nanti bila dia balik pergi Melaka, dia diberi gelaran oleh Sultan Mansur Shah, Akbar Muluk. Kemudian Sri Naradiraja pula, dia telah berjaya membunuh Maharaja Kampar. Iaitu Nina Maharaja Jaya. Sri Nara berjaya bunuh Raja Kampar. Dan Sri Nara ini kerana berjaya bunuh Raja Kampar, dia dianugerahkan Kampar. Beginilah, cikgu takut juga ni kalau cikgu berlebih-lebih, kalau kamu orang tidak boleh ikut cikgu, kamu kepenatan dari pagi. Cikgu terus terang, slide cikgu masih ada 6. So kalau kamu rasa kamu masih sanggup, kita boleh, cikgu teruskan. Tapi kalau kamu rasa kamu sudah tidak sanggup, kita stop. Boleh, tidak masalah. Ya, cikgu. Nanti sambung lagi. Maksudnya besok tu kan kita tutorial kan. Saya kira kan semua bagi kamu kerja senang-senang, main melukis-melukis lah. Tapi tajuk ni belum habis. Tajuk ni kita sambung hari Isnin, begitu? Iya. Besok kamu tidak sanggup sudah tukan dengan cikgu kan? Kalau kita ber-GM, kamu tidak sanggup sudah tukan besok kan? Time to rest kan? Besok kita ada tutorial lah sebab besok cikgu tidak kelas dengan kamu. Besok tutorial. Apa tuh tutorial? Cikgu, bukan kita ikut jadwal biasa. Ya, tapi oleh sebab tidak kelas, guru yang tidak kelas, dia kena suruh buat tutorial. King. Napalah cikgu tidak mau buat GM dengan kamu, takut kamu karau-karau hati. Cikgu bagi kamu kerja lain. Tapi cikgu takut kamu lupa ini cerita. Janji dengan cikgu, hari Isnin kamu masih ingat ini cerita. Janji dengan cikgu. Alright. So hari ini cikgu umumkan dulu yang menang menjawab soalan hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kenapa nih? Rozen jawab 6 soalan dengan betul. Silih pun jawab soalan 6 dengan betul. Macam mana tu? Macam mana itu? So tapi Silip ada menjawab 2 kali yang tidak kena. Rozen jawab 1 kali yang tidak kena. So kita ambil kira begitu. So untuk hari ini pemenang dia ialah Silip. Tahniah Silip. Lucky draw Lucky draw. Silip, kamu mau hadiah apa? Mana-mana ada cikgu. Mana-mana aja. Kayak ini lucky draw nama. Ada kan dia orang? Dia ada pasang kamera? Nak mau. Mesti yang ada pasang kamera saja.
Pas suruh kok Adrian dah pasang kamera. Nah, Ebil pun dah pasang kamera. Pasang kamu kamera kalau kamu mau cikgu sebut nama kamu. Dadah. Banyak nih. Stuck suara Cio kalau pasang kamera. Yalah, kok Ebil ba? Si Eli sudah keluar lagi. Ada Dirna kah? Nah, Dirna. Oke, lucky draw hari ini Dirna. Nyak, jangan risau Nyak, masih ada tuh Nyak. Banyak lagi tuh Nyak. Lucky draw dimenangi oleh Dirna. Sekejap cikgu kasih keluar loh hadiah. Oke. Siapa nih? Si Silif nih serasa dia, I don't know lah, Silif suka apa? Silif suka pen kah? Suka ini kah? Untuk Dirna, cikgu bagi Dirna ini ya. Dirna tidak kata tidak ini nah. Ini Dirna punya. So untuk Silif, cikgu plan, cikgu mau bagi Silif Tina. Oke, Silif. Oke. So terima kasih kepada semua yang join kelas hari ini. So cikgu akan share saja nota lengkap untuk bab 7. Kamu punya tugasan hari ini buat itu nota bab 7 sajalah. Oke? So untuk tutorial besok malam ni mungkin petang sikit cikgu share kamu apa yang kamu kena lukis. Oke? Oke, itu saja. Terima kasih kepada semua. Oh ya kan? Lupa sudah. Masih baik sendiri kasih ingat. Oh ya, saya pun stop recording ya. Bismillah.